Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan kelas kita dengan tajuk Kerajaan Melayu Awal. Okey? Okey. Kalau awak tengok dekat saya punya skrin sekarang ni, ini adalah peta, yang ni adalah kawasan peta di mana dulu adalah lebih kurang sama je macam peta kita sekarang. Cuma yang berbezanya adalah nama tempat. Okey. Kalau awak tengok contoh Kedah. Sekarang pun Kedah juga, cuma nama dulu dibezakan, nampak dia lain. Jadi namanya adalah Kedah Tua, maksudnya Kedah yang lama dulu. Okey. Kerajaan ni terletak di kawasan Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Okey, di negeri Kedah. Di Gangga Negara, dulu masa cikgu belajar, saya ingatkan Gangga Negara ni dekat India. Sebab nama Gangga kan. Rupanya ada dekat negeri Perak. Ni, dekat Perak. Mana Gangga Negara kat sini? Dekat sini. Dekat negeri Perak. Okey. Kenapa nama Gangga Negara? Sebab memang ada kaitan dengan masa tu antara yang membawa tamadun ke tanah Melayu ketika itu adalah pengaruh agama Hindu dan agama Buddha. Okey. Jadi kebanyakannya datang daripada negara India dan China. Okey, kemudian Beruas. Beruas pun terletak di negeri Perak, dan Beruas ni namanya masih kekal sehingga sekarang. Masih menggunakan nama Beruas. Cuma ejaan tu dia terus B-R-U-A-S, Beruas. Dulu guna Beruas. Okey. Di Kelantan pun ada kerajaan awal yang kita panggil sebagai Cihtu. Okey, macam saya kata tadi, ada pengaruh daripada negara China dan India, maka nama-nama pun dipengaruhi oleh negara-negara tersebut. Okey, dia terletak di Tanah Merah, dan Cihtu tadi kat mana? Cihtu kat sini. Ni Kelantan dulu sekarang kan. Kemudian kita sambung kerajaan Santubong. Okey. Kalau siapa tahu pasal lagu Santubong kan, Puteri Santubong. Okey, dia terletak di negeri Sarawak. Okey. Dan dia masih lagi wujud sehingga sekarang. Maksud saya bukan kerajaan Santubong tu, nama tempat tu. Okey, kemudian Sriwijaya yang ni dah masuk dekat negara lain, negara jiran kita, iaitu Indonesia. Okey. Lembah Sungai Musi, tempat kawasan kerajaannya yang terletak di kawasan Sumatera. Okey. Saya rasa saya tertindih kat belakang saya. Ini Sriwijaya. Okey. Kemudian di Mataram. Ke saya terpotong. Okey, Mataram terletak di kawasan Jawa Tengah. Okey. Tak dekat ni. Okey, tak apa. Kemudian ni pun terletak di kawasan di negara India, masya-Allah. Di negara Indonesia. Okey. Kemudian kita teruskan dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni agak terkenal dalam kita punya sejarah sebab dia ada kaitan dengan Parameswara. Kan? Parameswara siapa? Parameswara adalah orang yang mengasaskan, pemimpin yang mengasaskan negeri Melaka ataupun kerajaan Melayu Melaka. Majapahit dia terletak di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ni kat tepi saya ni, nampak. Okey. Kemudian kita beralih pula dekat jiran satu lagi, iaitu kerajaan Funan yang terletak di Sungai Mekong. Kerajaan Funan ni antara kerajaan yang paling awal, kerajaan Melayu awal yang berada di negara Kemboja. Mana Funan? Sini, Funan. Kemudian yang terakhir adalah kerajaan Champa. Okey, yang terletak di negara Vietnam. Okey, ada yang menyatakan kerajaan Champa ni dia banyaknya kawasan terletak dalam negara Vietnam sekarang, tapi
nak katanya ketika itu dia merangkumi juga ada sebahagian daripada negara Kemboja dan juga Filipina. Maksudnya kerajaan Champa ni bukan hanya melibatkan negara Vietnam. Ada beberapa kawasan. Sebab dulu peta dulu ataupun garisan sempadan dahulu tak sama dengan garisan sempadan yang kita gunakan hari ini. Okey? Sebab dia berdasarkan kepada kuasa dan politik. Kalau orang ketika itu ataupun kerajaan ketika itu mempunyai jajah takluk yang berbeza, maka peta pun berbeza. Tapi tanah tu dari segi geografi, bentuk muka bumi ataupun sempadanan semua tu biasanya tak banyak berbeza, tak banyak berbeza sekiranya tak ada malapetaka alam ataupun perubahan geografi alam macam gempa bumi ataupun tanah runtuh bagai semua tu. Kalau tak ada benda-benda yang macam tu ataupun letusan gunung berapi, kalau kurang benda-benda macam tu, maka kedudukan geografi biasanya sama. Cuma sempadan, saya kata tentang sempadan berbeza kerana ketika itu mungkin kerajaannya mempunyai jajahan takluk yang berbeza dengan zaman sekarang. Okey, kalau kita baca sinopsis ini kat sini, yang ni saya ambil daripada buku teks muka surat 86. Sejarah alam Melayu memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan awal. Okey, kerajaan-kerajaan ini wujud sejak abad pertama. Kita berada di abad ke berapa? Kita berada di abad ke-21. Daripada abad pertama lagi dah ada kerajaan Melayu. Okey, macam saya kata kerajaan Melayu ni bukan hanya Malaysia, Indonesia saja. Dia mempunyai jajahan takluk ataupun rumpun yang sangat besar yang melibatkan hampir keseluruhan kawasan Asia Tenggara. Okey? Kemudian kita masuk hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni apa? Okey, saya suka tindih nota. Okey, hubungan diplomatik, tengok kat bawah ni. Hubungan yang terjalin antara negara. Saya bagi tahulah. Awak tengok dalam buku teks. Hubungan yang terjalin antara negara. 2, 3, 4 negara. Okey, biasanya 2 negara lah kan. Hubungan, kalau kita hubungan manusia ni macam-macam lah, hubungan persahabatan dan sebagainya kan. Tapi kalau hubungan antara negara yang besar, itu kita panggil hubungan diplomatik. Okey, dulu ada 2 kuasa besar yang sering menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Melayu awal ni. Yang pertama adalah negara China dan kedua adalah negara India. Macam saya kata tadi, pengaruh Hindu dan Buddha datang daripada 2 negara ni. Dan dia juga menghasilkan hubungan diplomatik antara kerajaan Melayu awal dan 2 negara ni. Antara kerajaan yang menjalinkan hubungan diplomatik adalah kerajaan Kedah Tua, Sriwijaya dan Majapahit. Okey, soalan dia, kenapa mereka menjalinkan hubungan diplomatik ni? Okey, yang pertama adalah disebabkan politik. Politik ni apa? Politik adalah kuasa. Kenapa kuasa? Sebab apabila mereka mempunyai hubungan diplomatik, mereka dapat pengiktirafan daripada China dan India. China dan India ni negara yang besar berbanding kawasan Asia Tenggara. Malah negara mereka tu, satu negara tu lebih besar, hampir lebih besar daripada negara Malaysia, Vietnam, Thailand. Okey, Indonesia besar lah kan. Tapi nak katanya kawasan Asia Tenggara ni, nak kata Asia Tenggara ni adalah kawasan yang agak kecil lah. Jadi mereka memerlukan pengaruh daripada negara-negara yang lebih besar untuk mengukuhkan kuasa dan politik. Siapa yang berkuasa ketika itu biasanya mereka akan cari pengaruh daripada negara-negara luar untuk macam endorse dia ni betul sultan ataupun pemimpin kepada negara ataupun negeri tersebut. Okey, menjamin keselamatan. Maksudnya kalau 2 negara ni macam buddy lah kan, macam geng. So kalau ada kerajaan-kerajaan kecil yang lain nak cuba menyerang ataupun cuba menjatuhkan kuasa pemimpin, ni abang besar datang lah kita masa itulah kan. Tak apa, jangan risau kalau apa-apa jadi dekat tuanku, kami akan backup. Contohlah macam tu ayat kita sekarang lah kan. So negara China ni dan India ni akan menghantar bantuan sekiranya sebarang perkara yang tidak diingini berlaku lah. Okey, kemudian faktor ekonomi, dapat memasarkan barang dagangan seperti rempah, biji timah, emas. Okey,
Rempah biji timah emas ni daripada kawasan Asia Tenggara lah, daripada kerajaan-kerajaan Melayu awal ni. Dan KMA ni apa? Kerajaan Melayu awal, saya buat singkatan terus. Pula ditawarkan barangan seperti tembikar, sutera, perhiasan. Dia macam tukarlah, awak jual kat saya benda ni sebab kat tempat saya tak ada rempah ratu bagai semua ni. Awak jual kat saya, so saya akan jual pula dekat awak sutera, tembikar, perhiasan. Maksudnya kerajaan Melayu awal menawarkan sesuatu untuk dibeli oleh dua kuasa besar ni. Maka dua kuasa besar ni pula menawarkan apa yang tak ada dekat ataupun kurang sumbernya di kawasan kerajaan Melayu awal. Macam emas semua ni ada, kita ada. Okey, jadi kita boleh tawarkan kepada mereka. Mereka pula menawarkan barang-barang seperti sutera, tembikar dan sebagainya lah. Okey, kemudian sebab yang ketiga kenapa hubungan diplomatik ini terjalin adalah kerana untuk mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan. Sebab ada yang berkahwin antara puteri dan putera dua kerajaan ni, yang menyebabkan bila ada yang berkahwin, maka contoh macam anak sultan kerajaan Kedah Tua berkahwin dengan kerajaan India. Okey, jadi mereka akan jadi akrab sebab ada pertalian darah. Okey, jadi benda tersebut akan menyebabkan berlakunya keamanan lah kan. Okey. Apakah hubungan diplomatik masih relevan pada masa kini? Cuba jawab. Okey. Sebab ni bukan interaction video, jadi saya kena bagi terus jawapan, kan? Okey, nanti soalan yang lain nanti saya bagi dekat latihan, okey? Hubungan diplomatik ni wujud daripada dulu sehingga sampai bila-bila, selagi mana manusia ni memerlukan antara satu sama lain. Okey? Sebab kalau tak ada hubungan diplomatik, maka antara negara ni akan banyak masalah sebab kita memerlukan kerjasama ekonomi. Okey, dan ia wujud sehingga sekarang. Okey, sebagaimana sekarang ni kita dilanda COVID-19 yang belum lagi berakhir selama 2 tahun dah. Awak nampak tak usaha sama antara banyak negara untuk menghasilkan apa? Penawar. Dia bukan penawar, dia lebih kepada prevention ataupun mengelakkan daripada COVID-19 tu menjangkiti kita. Kita guna vaksin. Dan vaksin ni Malaysia belum lagi menghasilkan vaksin sendiri. Jadi apa yang Malaysia buat? Malaysia meminta bantuan daripada negara-negara yang mengedarkan ataupun mengeluarkan vaksin. Contoh negara China, negara UK, United Kingdom, US dan sebagainya. Tu munculnya nama-nama seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan banyak lagi lah jenis-jenis vaksin. Kalau tak ada hubungan diplomatik, maksudnya negara tersebut duduk dengan dunia dia sahaja, dia tak nak berinteraksi dengan negara luar, dia bermusuh dengan semua negara dalam dunia ni. Awak rasa ada tak negara nak tolong negara tersebut? Okey, so maksudnya sampai bila-bila pun hubungan diplomatik ni sangat penting untuk menyebabkan sesebuah negara tu boleh membangun dengan pesat lah. Kita pun nak memasarkan barang kita lebih luas kan, dan orang luar pun nak memasarkan barang dia kepada negara kita. So benda tu macam give and take. Kita beri, kita ambil. Kita beri, kita ambil. Jadi itu yang menyebabkan sesebuah negara itu akan menjadi negara yang stabil dan kukuh daripada tiga sudut tadi, politik, ekonomi dan sosial. Okey, saya rasa sampai situ sahaja kelas saya. Kalau ada sebarang soalan, boleh mesej saya, ataupun awak nak drop the comment dekat bawah, boleh buat macam tu. Dan saya harap kita akan berjumpa dalam kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.